أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى صحابته غر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan usia kepada kita sehingga pada malam ini. Mudah-mudahan dalam ruang usia yang Allah taala anugerahkan kepada kita akan kita gunakan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal, Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kita bersama yang telah menciptakan kita, dan Tuhan ini jugalah yang akhirnya akan mematikan kita sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Mulk dalam ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah menguji kita siapakah di kalangan kita yang paling baik amalannya. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan kehidupan ini ke jalan yang diridai olehnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya nak ajak tuan-tuan pada malam ini untuk melihat beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dan kesemua ini dalam ayat-ayat ini menunjukkan tentang tanggungjawab peribadi kita masing-masing dan dalam beramal, dan natijah hasil daripada amalan kita juga akan maksud dia natijahnya, kesannya itu juga akan dapat kepada kita masing-masing. Ini yang disebut dalam Al-Quranul Karim, dalam banyak ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan ini sebagai bahan tazkirah kepada kita bersama pada malam ini. Perhatikan, ayat yang pertama adalah ayat dalam surah Al-An'am, ayat 104. Dalam surah Al-An'am ayat 104, Allah Ta'ala berfirman, "Faman absara fali nafsih." Faman absara fali nafsih. Siapa yang melihat kehidupan ini dengan tepat, makna dia penglihatan dia itu adalah penglihatan yang tepat. Dia melihat dan menilai kehidupan ini dan juga menilai tentang agama ini dengan penglihatan yang tepat. Fali nafsih. Maka kesannya itu akan dapat kepada diri dia sendiri. Kalau dia kesankan kehidupan, dia kesankan agama ini, dia perhati agama ini, fali nafsih. Al-Quran kata itu semua kesannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang absara, yang perhati, ta'ammul, ataupun kita panggil apa, dia teliti kehidupan ini, kesan daripada penelitian dia itu adalah untuk dirinya sendiri. Surah Al-An'am ayat 104. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 46. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan fali nafsih." Siapa yang beramal saleh, yang dia buat amal kebajikan, amal yang saleh, fali nafsih,
maka kesannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang beramal dengan amal yang saleh, maka hasil dari natijah dia daripada amal yang saleh yang dia buat itu adalah untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Al-Quran menyebut setiap kita ini tidak ditaklifkan, tidak diberatkan dengan suruhan agama, melainkan apa yang kita mampu. Al-Quran sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak mentaklifkan, tidak memberatkan urusan agama ke atas seseorang itu, melainkan apa yang dia mampu untuk bawa. Manusia ini mampu. Kemudian Allah Taala sebut, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia apa yang dia beramal. Maksudnya kalau dia beramal saleh, Al-Quran kata fali nafsi, bukan untuk orang lain. Dia beramal saleh itu dia akan dapat untuk dirinya sendiri. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia beramal untuk dirinya sendiri, wa 'alaiha maktasabat, dan ke atasnya kesan daripada dosa yang dia buat. Maksudnya dosa pun dia tanggung sendiri, pahala pun adalah untuk dirinya. Dalam surah An-Najmi Allah Taala berfirman, alla taziru waziratu wizra ukhra. Tak ada seseorang pun yang akan menanggung dosa orang lain. Apa yang dia buat, baik buruknya adalah untuk dirinya. Kalau dia buat baik, dia buat ke arah kebaikan, fali nafsih, untuk dirinya. Dan kalau dia buat dalam bentuk keburukan, juga fali nafsih, untuk dirinya sendiri. Jadi dalam surah Fussilat ayat 46 Allah Subhanahu wa taala sebut, man amila salihan fali nafsih. Siapa yang beramal dengan amal yang saleh, amal yang baik, fali nafsih, dia akan mendapat kesannya, natijahnya, keputusan daripada amalnya itu. Kalau ada pahala, maka pahalanya itu adalah untuk dirinya sendiri. Di mana? Surah Fussilat ayat yang ke-46. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah yang ketiga, Allah Taala sebut dalam surah An-Naml, dalam surah An-Naml ayat yang ke-40. Allah Taala berfirman, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka seakan-akan dia bersyukur untuk dirinya. Kesan daripada kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Itu yang Allah Taala sebut dalam surah Ibrahim, dalam surah yang Allah Taala menyebut tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika mana Tuhanmu menyeru, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, Allah Taala kata aku akan tambahkan kepada kamu. Macam mana penambahan itu berlaku? Penambahan itu berlaku dengan ayat yang kita sedang tadabbur ini, iaitulah ayat yang ke-40 daripada surah An-Naml. Allah Taala sebut, wa man syakara, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, seakan-akan dia bersyukur untuk dirinya. Kesan daripada kesyukuran, natijah daripada kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Orang lain mungkin akan dapat menyosong daripada keberkatan yang ada, tetapi secara umumnya keberkatan dan juga dalam kehidupannya itu sepenuhnya akan dapat kepada dirinya sendiri. Al-Quran kata apa? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, seakan-akan dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Itu dalam surah An-Naml ayat 40. Dalam surah Fatir ayat yang ke-18 Allah Ta'ala berfirman, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa yang melakukan tazkiyah, penyucian jiwa, maka seakan-akan dia melakukan tazkiyah untuk dirinya sendiri. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa yang mentazkiyah, tazkiyah ni maksudnya penyucian jiwa, dia membersihkan hati dia, dia membersihkan perasaan dia, maka kesan daripada usaha dia untuk membersihkan dirinya itu fali nafsih, untuk dirinya sendiri. Tadi mula dengan Allah Ta'ala sebut apa? Dalam surah mula-mula Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala kata faman absara fali nafsih.
Siapa yang perhati, tengok, ambil pengajaran daripada kehidupan, daripada alam ini, fali nafsi. Kesannya adalah untuk dirinya sendiri. Fussilat ayat 46, Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا fali nafsi. Siapa yang beramal salih, maka kesan daripada amal salih itu adalah untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka kesan daripada syukur itu, apa kesan daripada syukur? Allah Ta'ala kata, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat kepada kamu. Kesan daripada syukur itu, fali nafsih, juga untuk dirinya sendiri. Siapa yang bersyukur, maka kesan daripada kesyukuran itu, dia sendiri akan dapat. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, maka kesan daripada syukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Yang ketiga tadi, itu dalam surah An-Naml. Kemudian yang baru kita baca surah Fatir ayat 18, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. Siapa yang membersihkan jiwanya, maka kesan daripada pembersihan jiwa itu, dia bersih jiwa ni boleh berlaku dengan zikrullah. Bersih jiwa ni boleh berlaku dengan qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quranul Karim. Kesan bersih jiwa ni adalah dengan memasukkan mahmudah dan mengeluarkan mazmumah. Siapa yang berusaha untuk mentazkiyah jiwanya, fa innama yatazakka li nafsih. Seakan-akan dia telah mentazakka li nafsih. Dia telah menyucikan jiwanya. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Fatir. Okey. Yang kelima, Al-Ankabut ayat yang ke-6. Allah Taala berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi." Siapa yang berjihad, maka seakan-akan dia berjihad untuk dirinya sendiri. Maksud dia apa? Kesan daripada jihad. Jihad ni kita kena faham. Ramai orang apabila dia sebut tentang jihad, maka yang dia gambar dalam pemikiran dia, jihad itu merujuk kepada perang. Sebenarnya bukan. Jihad ini lebih luas. Jihad ni dia lebih luas daripada perang. Sebab itulah istilah yang digunakan oleh para ulama. Ada yang menyebut kata jihad nafsi, jihad hawa nafsu, jihad mali, jihad harta, jihad iktisadi, jihad dari segi ekonomi, jihad ta'limi, jihad dari segi pendidikan dan sebagainya. Jihad ni dia bukan membawa makna perang. Perang itu dalam bahasa Al-Quran dipanggil dengan qital. Qital ataupun perang itu sebahagian daripada jihad. Tetapi bukan satu-satunya makna jihad itu adalah perang. Kerana kalau kita faham kata jihad itu membawa makna perang sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang, bila orang kata jom berjihad, maka dia nampak jom berperang. Maka sebenarnya kita telah mengecilkan dan menyempitkan ruang lingkup perbincangan Al-Quranul Karim. Jihad duduk satu benda. Jihad ni dia merujuk kepada usaha yang bersungguh-sungguh. Bazlut taqah. Dia mengeluarkan segala keupayaan dia untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna jihad. Adapun qital, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, memang Allah Taala kata kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Ada ketika-ketika yang tertentu diwajibkan kepada kamu untuk berperang. Sedangkan berperang itu kurhun lakum, kamu tak suka untuk peperangan. Memang ada ketikanya manusia disuruh untuk berperang. Berperang tu sebahagian daripada jihad dengan syarat-syaratnya, dengan dawabitnya. Dia bukan boleh asal kata kita nak berperang, kita boleh keluar perang. Memahami sepotong ayat, qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan. Serangilah ataupun perangilah orang-orang musyrik keseluruhannya sebagaimana mereka memerangi kamu keseluruhannya. Maka kita keluar. Kita berasa nak perang, kita berasa nak jumpa siapa, kita jumpa dengan orang musyrik terus kita bunuh. Itu bukan caranya. Qital, perang itu dia ada disiplin dia. Siapa yang boleh mengisytiharkannya, macam mana adab-adab ketika berperang dan sebagainya. Itu ada maknanya. Adapun yang lebih banyak lagi berada di kalangan umat ini adalah berkaitan dengan qital, dengan jihad. Jihad tu apa? Jihad tu disebut oleh para ulama sebagai bazlut taqah, sebagai
menggunakan semaksimum mungkin keupayaan untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Apa kesan daripada jihad? Kesan daripada jihad dari segi maknawinya, kita akan mendapat apa yang dipanggil dengan pahala. Dan dari segi luarannya, kita akan nampak apa kesannya ialah kalimah Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan di muka bumi ini. Hasil daripada jihad. Orang tampak wajah agama tu kadang-kadang huduh. Bukan kerana agama tu huduh, tetapi kerana diperhuduhkan oleh orang-orang agama ataupun diperhuduhkan oleh penganut-penganutnya. Maka ada usaha yang dipanggil dengan jihad dari segi dakwah mungkin, jihad dari segi memberikan penerangan tentang Islam mungkin. Kesannya apa? Kesannya maknawinya dia dapat pahala, dan dari segi depan mata kepala dia akan nampak bahawasanya agama itu akan ditinggikan. Al-Quran kata apa? وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Siapa yang berjihad, maka seakan-akan dia berjihad untuk dirinya. Apa makna dia seakan-akan berjihad untuk dirinya? Dengan makna kesan daripada jihad tu dia akan dapat daripada dirinya. Sama ada kesan maknawi yang namanya pahala, ataupun kesan itu kesan yang membawa manfaat kepada orang ramai dan orang nampak hasil daripada usaha jihad yang dilakukan oleh dia. Tuan-tuan, hak inilah yang Al-Quran sebut, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad, maka seumpama seakan-akan dia berjihad untuk dirinya. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-6. Okey. Surah Yunus ayat 108. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Yunus ayat 108. Allah Subhanahu wa taala sebut faman ihtada. Siapa yang mendapat hidayah? Siapa yang berusaha untuk mencari hidayah? Hidayah ni tuan-tuan, hidayah ni antara benda yang ajaib di atas muka bumi ni adalah hidayah. Kita semua tahu benda ni. Ajaib sifatnya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut hidayah ni may yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ini sifat hidayah. Siapa yang Allah takdirkan dia dapat hidayah, Allah Ta'ala tentukan dia dapat hidayah, fa innama yahtadi li nafsihi. Dia mendapat hidayah untuk dirinya. May yahdihillah fahuwal muhtad. Siapa yang Allah bagi hidayah kepada dia, maka dia dapat hidayah. Wa man yudlil, siapa yang sesat, falan tajida lahu waliyan mursyida. Dia tidak akan mendapat petunjuk dan penunjuk arah dalam hidupnya. Itu kaedahnya. Kaedah tetap yang Al-Quran letak, dan keajaiban hidayah ni siapa yang Allah Ta'ala bagi, dia boleh dapat. Siapa yang Allah Ta'ala tak bagi, dia tak boleh dapat. Contoh dia tuan-tuan, di depan kalau kita baca dalam sejarah, kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim tuan-tuan, kita akan dapati nama orang baik yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Kerap kali kita sebut dah benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan rajin dengar dah mungkin. Tuan-tuan juga duk baca dalam Al-Quranul Karim. Nama orang baik yang disebut dalam Al-Quranul Karim, namanya adalah Zaid bin Harithah. Dalam suratul Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang nama Zaid bin Harithah. Allah Ta'ala kata, falamma qada Zaidun minha watara. Apabila Zaid telah menyelesaikan urusannya dengan Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ni satu orang yang daripada orang-orang yang daripada keturunan yang hebat, dikawinkan dengan Zaid bin Harithah. Dia kahwin dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan Zaid bin Harithah ni adalah hamba. Dia hamba yang datang, yang telah dijual daripada satu kaum kepada satu kaum, satu kaum kepada satu kaum. Zaid bin Harithah. Dia hamba. Dia bukan orang-orang hebat. Sedangkan Zainab binti Jahshin daripada keluarga yang hebat dan sebagainya. Akhirnya dia bercerai. Bila bercerai, zawwajnakaha, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengkahwinkan dia dengan kamu. Yakni Sayyidatina Zainab binti Jahshin telah dikahwinkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persoalan fiqhnya di situ. Kita tidak berbicara persoalan fiqh. Cuma saya nak ambil tuan-tuan, dari segi ibrahnya, dari segi tadabburnya, Zaid bin Harithah dalam ramai-ramai keluarga, dalam ramai-ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ada sahabat Nabi yang nama Abu Bakar, yang Umar, Uthman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Abu Zar Al-Ghifari. Ini antara yang awal memeluk agama Islam. Ramai lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala takdirkan dalam kalangan ramai-ramai sahabat Nabi itu, Allah Taala sebutkan nama satu orang hamba yang namanya adalah Zaid bin Harithah. Okey. Dalam ramai-ramai orang yang memusuhi Nabi, orang yang lawan dengan Nabi, ada yang bernama Al-Hakam, ada yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Ni ramai-ramai orang yang lawan dengan Nabi ni. Allah Ta'ala takdirkan satu orang yang Allah Ta'ala sebutkan namanya dalam Al-Quranul Karim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab ni, tuan-tuan? Abu Lahab ni adalah bapa saudara Nabi. Dia orang Arab. Dia duduk di Mekah. Dia kenal Nabi. Dia kenal betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia adalah orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab. Allah Taala abadikan nama orang jahat seorang ya dalam Al-Quran yang hidup sezaman dengan Nabi, namanya Abu Lahab. Allah Taala abadikan nama satu orang baik yang hidup sezaman dengan Nabi, namanya Zaid bin Harithah. Apa rahsia di sebaliknya, tuan-tuan? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla nak tunjukkan kepada kita. Demikian, hatta kalaulah satu orang itu hamba, macam Zaid bin Harithah, bukan kacak, bukan daripada keluarga hartawan, bukan rupawan, dia juga tidak ada kuasa, dia bukan kuasawan, dia bukan orang yang seumpama itu. Allah Ta'ala takdirkan dia yang menerima hidayah. May yahdihillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah bagi hidayah, dia akan dapat hidayah. Ini keajaiban hidayah. Hidayah dia boleh cari satu orang sahabat Nabi yang bernama Salmanul Farisi, dan orang ini diberikan hidayah. Dia mari daripada Parsi, rentah pergi ke Syria, ke Syam. Daripada Syam berkelana dia untuk mencari hidayah. Allah Ta'ala takdirkan dia dapat hidayah. Abu Jahal duduk di Mekah Al-Mukarramah, duduk hampir dengan Kaabah Al-Musharrafah. Bahkan mereka termasuk di kalangan orang yang mengimarahkan Mekah pada waktu itu. Dengan imarah dengan makna pembangunan Mekah, dan juga mereka menjadi orang yang duduk di sekitar Masjidil Haram. Nabi Muhammad mereka kenal. Mereka kenal Nabi Muhammad. Mereka tahu keindahan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Bila dibaca Al-Quran, mereka tahu semua tu. Tapi kaedah tetap dalam Al-Quran. Dan ini keajaiban hidayah. Allah Ta'ala kata, "May yahdihillah fahuwal muhtad." Siapa yang Allah memberi hidayah kepada dia, dia akan dapat hidayah. Walaupun dia orang jauh daripada sumber hidayah, walaupun dia bukan orang Mekah, walaupun dia tak faham bahasa Arab, walaupun dia orang biasa-biasa, walaupun dia hamba, tapi kerana dia diberi hidayah oleh Allah, fahuwal muhtad. Dia adalah orang yang menerima hidayah. Wa may yudlil, adapun kalau orang itu disesatkan, maka dia tidak akan dapat jalan untuk kembali kepada Allah Qadir Rabbul Izzati wal Jalal. Itu hidayah dan keajaibannya. Allah Ta'ala kata, orang-orang yang menerima hidayah, orang yang telah menerima hidayah, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang menerima hidayah, maka kesan daripada penerimaan hidayah itu adalah untuk dirinya. Orang yang menerima hidayah ni, dia akan dapat apa? Dia akan dapat bimbingan, irsyad, petunjuk direct daripada Qadi Rabbul Jalil. Wa may yudlil wa may yahdihillah, ataupun man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang dia Allah Ta'ala takdirkan dia mendapat hidayah, maka hidayah itu, kesan daripada hidayah itu adalah untuk dirinya sendiri. Ini kita tengok mula dengan faman absara, siapa yang teliti kehidupan, kesannya adalah untuk dirinya sendiri. Siapa yang beramal saleh, kesannya adalah untuk dirinya sendiri. Siapa yang bersyukur, kesan daripada syukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Siapa yang membersihkan jiwanya, tazkiyatun nafs, maka kesan daripada tazkiyatun nafs itu adalah untuk dirinya sendiri. Siapa yang berjihad, maka kesan daripada jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Siapa yang diberikan hidayah,
maka kesan daripada hidayah itu adalah untuk dirinya sendiri. Al-Quran. Ini cara Al-Quran mendidik kita. Quran nak bagi tahu tuan-tuan, Allah Ta'ala tak perlu apa pun. Daripada hidayah, dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kalaulah beriman semua orang, awwalukum wa akhirukum, jinnukum wa insukum. Kalaulah beriman orang dulu dan orang akhir. Orang yang dulu-dulu ni, maknanya sepanjang ada manusia ni semua beriman, dan orang yang kemudian selepas daripada kita ni pun semua beriman. Manusia pun beriman, jin pun beriman, semua beriman. Kesannya tidak ada di sisi Allah. Allah Ta'ala tak untung apa pun. Sebab apa? Hak ni Allah Ta'ala kata, kalau kamu berjihad bukan untuk Allah. Maksudnya kesan daripada jihad tu bukan untuk Allah. Kalau kita tak mau berjihad, berlambak lagi orang nak berjihad. Sekali lagi, jihad bukan dengan makna perang. Jihad dengan makna bazlut taqah. Kita menghabiskan, menggunakan segala upaya kita untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencari hidayah dan dia dapat hidayah, untuk diri dia. Siapa yang berusaha untuk bersyukur, untuk dirinya. Ini kaedahnya. Al-Quran sebut sebagai pengajaran dan pengiktibaran kepada kita. Tak usah duk susah hati. Siapa nak bagi pahala kepada kita dan sebagainya, tak usah. Allah Ta'ala kata, kalau kamu bersyukur, kesan syukur kamu akan dapat. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang telah bersyukur, dia akan mendapat kesan syukurnya adalah untuk dirinya sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa yang berjihad, maka kesan daripada jihad itu adalah untuk diri dia sendiri. Man amila salihan fali nafsihi. Siapa yang beramal dengan amal yang salih, maka kesan daripada amal yang salih itu adalah untuk dirinya sendiri. Memang kaedahnya Al-Quran sebut begitu. Kaedah tentang amal-amal yang salih yang kita mula dengan Al-Ankabut dan sebagainya tadi, semua tu Allah Ta'ala kata kesannya adalah untuk pembuat itu, untuk orang yang buat kebaikan itu. Sama ada yang namanya jihad, yang namanya mencari hidayah, yang namanya tazkiyatun nafs, yang namanya syukur, yang namanya sabar, yang namanya merenungi kehidupan ini. Semua kesan itu fali nafsih, untuk dirinya sendiri. Okey. Itu dari segi dampak dan kesan yang positif. Adapun dari segi dampak dan kesan yang negatif, rupanya Al-Quran sebut begitu juga. Dari segi amal yang kita panggil dengan amal, dalam istilah yang digunakan dipanggil dengan amal mazmumah. Amal-amal yang negatif. Sikap-sikap yang negatif. Kesannya juga rupanya adalah untuk dirinya sendiri. Contoh dia tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang kedekut, yabkhal, siapa yang bakhil, maka dia bakhil itu, kesannya itu akan kena kepada diri dia sendiri. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang bakhil, siapa yang kedekut, maka kesan daripada kedekut dan bakhilnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut, al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang bakhil ini, dia akan jauh daripada Allah. Orang yang bakhil ini, dia akan jauh daripada manusia. Manusia tak suka kepada dia, Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang bakhil dan sebagainya. Wa man yabkhal, kesan daripada bakhil itu, kesan dia dari segi maknawinya, dia tidak disukai oleh Allah, dan kesannya juga dari segi maknawinya, dia tak disukai oleh manusia. Kesannya itu, kata Allah, an nafsih, diri dia dapat. Dalam hidup kita tuan-tuan, kalau kita bersikap bakhil, kita bersikap kedekut, maka kesan daripada kedekut itu adalah untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang, ya kita rasa kita kedekut terhadap orang lain, tapi kesan maknawinya adalah untuk diri kita. Kita tidak akan disukai oleh orang, kita tidak boleh merapati Allah. Orang yang bakhil ni tuan-tuan, dia akan berkira hatta untuk dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa ibadah dalam agama ini yang berkaitan dengan sifat pemurah. Kita contohnya Allah Ta'ala sebut tentang infak, tentang sumbangan ataupun derma.
Contohnya Allah Ta'ala sebut tentang zakat. Khudh min amwalihim. Ambillah sikit daripada harta mereka. Allah Ta'ala suruh ambil. Satu orang yang bakhil, dia akan menangguhkan perkara tersebut ataupun dia tak buat terus, yang menyebabkan dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut, wa may yabkhal, siapa yang kedekut, fa innama yabkhalu an nafsi, maka sebenarnya dia kedekut untuk dirinya sendiri. Kesan daripada kedekut dia itu bukan kena kepada orang lain. Dia boleh kata pada muka dia tak dapat, pada muka kawan tu tak dapat dan sebagainya, tapi kesan sebenarnya adalah untuk dirinya. Kesan kerana dia tidak beramal dengan apabila dia kedekut, maka kesan daripada kedekutnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 38. Yang dampak positif tadi juga kesannya adalah untuk dirinya sendiri, yang dampak negatif juga kesannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Tak cukup lagi, Allah Ta'ala sebut juga dalam surah An-Nisa ayat 111. Kata Allah, wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Siapa yang mencapai, siapa yang dapat, siapa yang buat satu dosa, dia buat dosa, ithman, apa-apa dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsih, maka seakan-akan dosa itu dia buat untuk dirinya sendiri. Hakikatnya begitu. Siapa yang buat dosa, apa-apa kesan dosa, kesan daripada dosa tu dia akan tanggung sendiri. Dia buat dosa apa pun. Dosa sama ada yang dalam bentuk muamalat, ataupun dosa itu dalam bentuk ibadat, ataupun yang disebut sebagai contoh, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menyebabkan seseorang itu akan hidup dalam keadaan yang gelap pada hari kiamat. Siapa yang akan gelap pada hari kiamat? Yang akan gelap pada hari kiamat, fa innama yaksibuhu ala nafsi. Sebenarnya dia sedang menuai kesan daripada kezalimannya itu pada hari kiamat kelak. Ini Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan tengok, ni Al-Quran dia susun tu. Dia susun. Yang jenis pahala pun, kalau kamu bersyukur untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu bersabar, kesan daripada kesabaran itu adalah untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu berjihad, kesan daripada jihad itu adalah untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu disebut tadi faman ihtada, siapa yang mendapat hidayah, siapa yang mencari hidayah lalu dia dapat hidayah, maka kesan daripada penerimaan hidayah itu adalah untuk diri dia sendiri. Dosa pun sama. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang kedekut, kesan daripada kedekutnya itu adalah untuk diri dia sendiri. Siapa yang buat sebarang dosa, wa man yaksib ithman, siapa yang buat sebarang dosa, sebarang jenis dosa, fa innama yaksubuhu ala nafsi, dia sedang buat dosa dan dia akan tuai kesan daripada dosa itu untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Tuan-tuan, alla taziru waziratun wizra ukhra, alla taziru waziratun wizra ukhra, surah An-Najm. Allah Ta'ala kata tak ada siapa pun akan menanggung dosa orang lain. Tak ada penanggungan dosa atas apa yang telah dilakukan oleh orang lain, tak ada. Itu bukan daripada ajaran Islam. Islam kata laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap umat itu dia akan dapat kesan daripada apa yang dia amalkan, dan dia akan dapat kesan dosa daripada dosa ataupun perlakuan salah yang dia lakukan. Itu kaedahnya, tuan-tuan. Kaedahnya. Dan malam ni kita dapat banyak ayat-ayat suci Al-Quran, saya sebut daripada muqaddimah tadi ni, ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan kesan dari segi dampak amalan yang positif ataupun kesan daripada dampak amalan yang negatif, semuanya adalah fali nafsih, untuk diri yang melakukan itu. Kalau dia bersyukur, kesan bersyukur apa? Allah Ta'ala akan tambah nikmat untuk diri dia. Kalau dia bersabar, kesan daripada dia bersabar tu apa? Dia tak banyak musuh, maka untuk dirinya. Kalau dia berjihad, kesan daripada jihad tu apa? Agama Allah akan diangkat tinggi, dan dari segi maknawinya dia akan mendapat ganjaran pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapat manfaat hasil daripada amal yang dia buat. Fali nafsi, kesannya itu adalah untuk dirinya. Demikian juga yang negatif. Contoh yang dibawa hari ini, bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil,
dia sedang buat kebakhilan itu untuk dirinya. Kesan daripada bakhil untuk dirinya. Siapa yang buat sebarang dosa, kesan daripada perlakuan dosa yang dia buat itu adalah untuk dirinya. Tuan-tuan, dan ayat juga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah, kesan yang Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 104, qad ja'akum basairum min rabbikum faman absara falinafsih wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Kata Allah, telah datang kepada kamu basair. Basair ni petunjuk yang jelas, Al-Quranul Karim. Min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Basair, dia petunjuk yang jelas ni. Dia memberikan penjelasan yang cukup jelas, Al-Quranul Karim. Faman absara, siapa yang tengoknya dengan teliti, ambil manfaat daripadanya, fali nafsih, kesannya adalah untuk dirinya sendiri. Waman amiya, siapa yang membutakan mata dia, tak mau tengok, tak mau ambil pengajaran daripada Al-Quran, tak mau teliti Al-Quran, salah faham terhadap Al-Quran. Sebagai contoh, kalau orang menganggap kata Al-Quran ni hanya sebagai kitab hidayah untuk diupacarakan saja, diletak di dinding rumah saja, dia tak perlu diamalkan dan sebagainya. Waman amiya, orang yang macam tu dia buta terhadap hakikat Al-Quran Al-Karim, fa'alaiha, maka dia akan dapat kesan daripada buta dan sikap dia yang tak mau terima Al-Quran itu ke atas dirinya. Wama ana 'alaikum bihafiz. Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi untuk menyebut, wama ana 'alaikum bihafiz, aku tak akan menjadi pelindung kepada kamu. Semua ni kesannya ada untuk diri kamu sendiri. Najahuka yaumal qiyamati masyru'un syakhsi lan tu'akhidhu ala taqsirin nasi ma'ak. Kesan kejayaan kita pada hari kiamat kelak, sama ada ke syurga, dan kalau gagal wal'iyadzubillah ke neraka, semua itu hasil daripada amal kita sendiri. Kita tak boleh swastakan amal kita kepada orang. Kita tak boleh swasta amal kita kepada orang. Kita beramal dengan diri kita sendiri. Allah Ta'ala taklifkan kepada kita, dan kita disuruh untuk beramal. Kita beramal dengan diri kita sendiri. Kita tidak akan diambil tanggungjawab atas kesalahan orang lain. Orang lain tak boleh ambil manfaat daripada amalan kita. Tak ada. Melainkan apa yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa min salasin, kecuali daripada 3 lorong. Sadaqatin jariyatin, waqaf, sedekah yang berlarian, itu disebut sebagai waqaf. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, orang mengambil manfaat daripadanya. Awaladin salihin, ataupun anak yang saleh yang mendoakan kesejahteraan untuk kita. Tuan-tuan, hari ini mati seorang tokoh yang pada saya, wallahu a'lam, nahsabuhu kazalik wala nuzakki 'ala Allahi ahadun. Demikianlah kita menilai beliau. Adapun urusan beliau dengan Allah, itu adalah urusan beliau dengan Allah. Almarhum, Allahumma ighfir lahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia, almarhum Profesor Diraja Ungku Aziz. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok terjemahan dan syarahan yang realiti di hadapan mata kepala kita kepada sepotong ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Allahu a'lam, nahsabuhu kazalik. Demikian cara kita menilainya. Pada penilaian saya, di antara orang itu adalah Profesor Diraja Ungku Aziz. Dia bukan tokoh agama, dia bukan orang tak nampak dia kata dia ni memperjuangkan agama. Tapi tuan-tuan, berapa ramai orang boleh hidup dengan tabung haji yang bermula daripada minda dia, yang bermula daripada fikir dia. Dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dia ada salah tak? Dia ada salah. Dia manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam suatu hadis kursi, kalau ada mana-mana tempat orang tak pernah buat dosa langsung, aku akan hapus tempat tersebut dan orangnya, aku akan ganti dengan manusia lain. Fayaznibun, lalu mereka buat dosa. Kerana tabiat manusia dia, tuan-tuan, manusia ni dia lupa, manusia ni dia salah, manusia ni dia salah faham dan sebagainya. Manusia tidak ada yang maksum. Maksum adalah baginda Nabi dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada maksum di kalangan kita. Tetapi yang akan kita tinggal dalam hidup kita ini adalah perkara yang boleh dimanfaati oleh orang lain.
tokoh yang mati hari ini, rahmatullah alaih, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmatinya, antara model tokoh, antara model orang yang dia buat kebaikan, dia cadangkan kebaikan, dan orang mendapat kebaikan, mendapat manfaat yang cukup luas daripada kebaikan yang dicadangkan oleh dia. Tabung haji, dia adalah tokoh perjuangan koperasi. Koperasi itu membina budaya takaful, budaya saling melindungi dan sebagainya. Siapa itu tokohnya? Tokohnya adalah almarhum Profesor Diraja Ungku Aziz. Dia telah mati, dan dengan kematiannya itu, apa yang dia bawa adalah amalan dia, baik dan buruk. Itu semua akan dihisap di hadapan Allah, Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Adapun kita, satu hari kelak kita akan mati. Seorang pujangga Arab menyebut, ta'addadatil asbabu wal mautu wahidatun. Kematian itu, tuan, dia ada macam-macam sebab. Dia macam-macam sebab. Ada orang yang mati kerana sakit, ada orang yang mati kerana aksiden, ada orang mati kerana terkejut, ada orang mati kerana kalah pilihan raya. Sebab kematian dia cukup banyak. Ta'addadatil asbab. Tapi ada satu benda yang hakikat, wal mautu wahidatun. Gaya kematian itu, bila kita mati, apa yang akan berlaku selepas mati itu adalah satu hakikat yang sama. Kita mati, kita hilang nyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bila kita mati, nak pergi mana? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Perjalanan kita singgah saat di barzakh, kemudian kita akan dibawa di hadapan Allah. Pada ketika itu semua amalan kita akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dapat menyelamatkan dirinya daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka itulah orang yang berjaya. Ini kita sebut sikit tentang tokoh yang hebat ini, yang pada hari ini dia telah kembali ke rahmatullah, dan dia telah membawa apa yang telah dia amalkan. Dia telah pi satu hari kelak kita pula akan pi bertemu dengan Allah, Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Saya simpulkan perbincangan kita pada malam ini dengan menyebut, sama ada dampak positif ataupun negatif dalam hidup kita, apapun yang kita buat, perspektif Al-Quran mengajar kepada kita bahawasanya kesannya adalah untuk diri kita. Saya bawa tadi ni ayat-ayat dalam surah, kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh tengok Fussilat 46. Siapa yang beramal saleh, kesan daripada amal salehnya adalah untuk dirinya. Surah An-Naml ayat 40. Siapa yang bersyukur, kesan daripada syukurnya itu adalah untuk dirinya. Fatir ayat 18. Siapa yang menyucikan dirinya, jiwanya, maka kesan daripada amalan dia menyucikan jiwa itu adalah untuk dirinya. Al-Ankabut 6. Siapa yang berjihad, maka kesan daripada jihad itu adalah untuk dirinya. Kita sebut tadi perbezaan di antara perang dengan jihad. Jihad bukan makna perang semata-mata. Perang, dia ada disiplin dia sebahagian daripada jihad. Kita sebut benda ni ulang 2-3 kali ni supaya orang tak salah faham. Sebab ramai orang faham bila berjihad, orang faham kata itu adalah perang. Tak. Perang sebahagian daripada jihad, tapi bukan satu-satunya makna jihad itu adalah perang. Jihad makna dia mengeluarkan segala taqah dan upaya kita untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencari hidayah dan dia dapat hidayah, maka kesan daripada dia dapat hidayah itu adalah untuk dirinya. Siapa yang bakhil, maka kesan daripada bakhil itu adalah untuk dirinya. Siapa yang buat dosa, maka kesan daripada buat dosa itu adalah untuk dirinya. Surah An-Nisa ayat 11. Siapa yang bakhil, maka kesan daripada bakhil itu adalah untuk dirinya. Surah Muhammad ayat 38. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita. Mudah-mudahan semua kesan kehidupan kita ini, kerana bila kita sebenarnya yang akan kekal adalah al-baqa'u lil aslah. Yang akan kekal adalah prinsip hidup kita. Kita semua akan mati. Dan tuan-tuan, orang yang ada kuasa, satu ketika kuasa akan hilang. Dan ghalibnya, tabiatnya orang yang punya kuasa, bila dia hilang kuasa, orang akan tinggal dirinya. Harta kekayaan akan ditinggal. Orang mungkin akan berpaut kepadanya ketika dia kaya. Orang akan berpaut kepada kita ketika kita punya kuasa. Apabila kita berseorangan, orang akan tinggalkan kita. Pada satu ketika, yang penting kepada kita dan yang akan kekal adalah al-aslah, prinsip kita dalam hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita. Mudah-mudahan semua kerja buat positif kita, kesannya kita akan dapat sendiri. Dan mudah-mudahan semua
kerja negatif kita, yang juga kesan adalah untuk diri kita, tetapi kita berdoa dengan bertaubat kepada Allah dan Allah akan menghapuskan amal tersebut insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun, mudah-mudahan Allah Ta'ala membawa kita kepada hidayah. Tutup malam kita ini dengan membaca surah Al-Mulk, dan surah Al-Mulk ini bersama dengan tadabburnya tuan-tuan boleh baca surah Al-Mulk, surah yang pertama dalam juzuk yang ke-29, yang Nabi SAW sebut dia akan mendatang untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat kelak, sehingga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat meneruskan kehidupan, selamat malam, selamat beramal dengan suratul Mulk, selamat menjadi sebahagian daripada rakan karib surah Al-Mulk, sehingga kita semua hadanallahu wa iyyakum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.